Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada malam ni mengenai dengan beberapa perkara ataupun ibadat yang ulama berbeza pendapat mengenainya. Sebelum daripada itu, saya sebutkan dulu ada beberapa ibadat yang ulama sepakat tidak boleh mewakilkan orang lain dalam buat ibadat tersebut. Antaranya adalah iman. Bila sebut tentang iman, tak boleh orang lain yang mewakilkan iman bagi pihak orang lain menjadi wakil bagi pihak kita untuk beriman. Tak boleh. Iman kena diri kita sendiri. Ataupun menunaikan persaksian juga, ataupun bersumpah, tak boleh wakil. Kita kena bersumpah, tak boleh wakil ke orang lain bersumpah bagi pihak kita. Begitu juga dalam bab taharah, wudu, mandi wajib ataupun mandi sunat, tayammum. Perkara-perkara ibadat dalam bab taharah ini juga tak boleh mewakilkan kepada orang lain. Maksudnya adalah orang lain yang wudukan untuk kita, itu tidak dibenarkan. Tetapi orang lain mengambilkan wudu untuk kita, tak apa. Maksudnya orang lain yang letakkan air, orang lain yang basuhkan muka kita, basuhkan tangan kita, kaki kita, mengambil wudu untuk kita, itu boleh. Yang tak dibenarkan adalah mereka yang mengambil wudu tapi bagi pihak kita, itu tidak dibenarkan. Dan di sana ada juga ibadat yang dibenarkan untuk wakilkan kepada orang lain, terutama dalam bab ibadat mengenai dengan harta, al-ibadah al-maliyah, mengenai dengan harta. Bila sebut mengenai dengan harta, terutama dalam bab zakat lah, kita nak bagi kepada asnaf contohnya, boleh wakilkan kepada orang lain untuk berikan kepada pihak asnaf, orang yang layak untuk menerima zakat. Dan di sana juga ada beberapa ibadat yang ulama berbeza pendapat. Di antaranya adalah mengenai dengan solat yang wajib bagi orang yang telah meninggal dunia, dan juga puasa yang wajib bagi pihak orang telah meninggal dunia. Orang dah mati, kita buat ibadat, buat puasa, buat solat bagi untuknya. Jadi di sini ulama berbeza pendapat. Yang ketiga, i'tikaf yang dinazarkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Orang yang mati ketika hidup dia ada nazar untuk beriktikaf. Kita yang hidup buat bagi pihak dia, adakah dibenarkan ataupun tidak? Itu juga menjadi ikhtilaf ataupun perbezaan di kalangan ulama, perbezaan pendapat di kalangan ulama. Perkara yang keempat, zakat bagi orang telah meninggal dunia apabila dia tidak meninggalkan wasiat. Seseorang yang mati, dia tak meninggalkan wasiat untuk bayar zakat bagi pihak dia. Ini juga ulama berbeza pendapat sekiranya kita nak bayar zakat bagi pihaknya, sebab dia dah mati. Dan yang kelimanya adalah mengenai ibadat korban bagi orang yang telah meninggal dunia, adakah dibenarkan ataupun tidak? Ulama mazhab berbeza pendapat. Dan yang keenam, mengenai haji dan juga umrah bagi orang yang hidup tapi tak mampu untuk melaksanakannya, diwakilkan kepada orang lain. Haji dan juga umrah untuk orang telah meninggal dunia apabila dia tidak meninggalkan wasiat, dibenarkan ataupun tidak untuk melaksanakan umrah ataupun haji untuknya. Itu juga ulama berbeza pendapat. Dan yang terakhir adalah mengenai dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran daripada untuk orang lain. Orang lain tak baca Quran, kita yang baca untuk dia. Dan juga menghadiahkan pahala untuk orang lain dalam bacaan Al-Quran. Itu juga ulama berbeza pendapat. Itu serba sedikitlah mengenai dengan secara ringkas. Kita lihat pada malam ini kita nak bincangkan mengenai dengan an-niyabah fil qurubat al-badaniyah, iaitu
mengenai dengan mewakilkan orang lain dalam bab qurubat, dalam bab mendekatkan diri kepada Allah, terutamanya dalam bab ibadat badaniyah. Kita lihat perkara yang pertama mengenai dengan puasa ataupun sembahyang sunat untuk orang lain. Sesungguhnya bila sebut tentang sembahyang sunat ataupun puasa sunat untuk orang lain, dari sudut istilah ulama-ulama fiqh, dia datang dua makna. Makna yang pertama adalah sembahyang ataupun puasa daripada mukallaf selain daripada ibadat fardu, siwal faridah an ghairihi. Maknanya orang yang mukallaf sepatutnya dia kena puasa sunat, sembahyang sunat selain daripada fardu, iaitu orang lain, bukan orang lain, iaitu kita buat bagi pihak dia. Kita buat bagi pihak dia. Ka'annahu qama bis-salah awis siyam, seperti mana seseorang mendirikan solat ataupun puasa. Walidha nusammiha an-niyabah fi tatawwu' bis-salah was-siyam 'anil ghair. Kita katakan inilah dipanggil sebagai ibadat sunat, solat ataupun puasa, tapi kita buat untuk orang lain. Itu makna pertama. Makna yang kedua, seseorang manusia sembahyang puasa untuk diri dia, kemudian dia jadikan pahala sembahyang dia, pahala puasa dia untuk orang lain. Makna lebih kurang sama tapi sebenarnya lain. Makna yang pertama yang saya sebutkan tadi, seseorang mukallaf, dia sembahyang sunat, dia puasa sunat, tapi untuk orang lain. Untuk orang lain. Makna yang kedua, dia puasa sunat, sembahyang sunat untuk diri dia, tapi dia sedekahkan pahala sahaja untuk orang lain. Itu perbezaan je lah. Makna yang pertama ni, saya tak sembahyang sunat, saya tak puasa sunat, tapi orang lain yang buat bagi pihak saya. Itu makna pertama. Makna yang kedua, saya tak sembahyang sunat juga, saya tak puasa sunat, tapi orang lain yang buat, dia sedekah, orang lain buat tu untuk diri dia, cuma dia sedekahkan pahala untuk saya. Jadi di sini ada perbahasan di kalangan ulama. Kita lihat gambaran contoh. Seseorang mukallaf sembahyang, tapi sembahyang tu bukan sembahyang fardu, sembahyang sunat. Tak kira lah sembahyang sunat rawatib, qabliyah ataupun ba'diyah, ataupun sembahyang solat duha, ataupun qiyamul lail. Apa-apa sembahyang sunat dia buat untuk orang lain, bukan untuk diri dia. Ataupun dia puasa sunat, puasa sunat Isnin ke Khamis ke, tapi bukan puasa fardu, ataupun puasa hari-hari putih ke. Adakah sah persoalannya? Adakah sah kita buat untuk orang lain? Orang lain tak buat, kita yang buat bagi pihak dia. Di sini kalau kita lihat ibadat sunat, solat sunat untuk orang lain yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, hukumnya sebenarnya samalah seperti mana hukum solat wajib untuk orang lain. Bila sebut tentang hukum solat wajib untuk orang lain, kita tak boleh buat. Itu adalah pendapat majoriti di kalangan ulama. Kita tak boleh buat sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat untuk orang lain. Kita tak boleh buat sembahyang fardu untuk orang lain, tak kira yang hidup ataupun yang mati. Itu pendapat majoriti di kalangan ulama. Mengenai orang yang hidup, memang kita tak boleh buat sembahyang untuk dia. Sembahyang maghrib semua wajib buat, tak boleh kata saya wakilkan kepada orang lain untuk buat bagi pihak saya. Itu sebulat suara di kalangan ulama menyatakan tak boleh. Orang yang mati, majoriti di kalangan ulama menyatakan tak boleh buat. Cuma ibadat sunat hukumnya macam mana? Ibadat sembahyang sunat, sebenarnya sembahyang sunat hukumnya sama seperti mana hukum sembahyang fardu, kita buat bagi pihak orang lain. Ibnu Abdul Bar, ulama dalam mazhab Maliki, dia kata fa ijma'un minal ulama
sebulat suara di kalangan ulama mengenai dengan sembahyang ni, tak boleh sembahyang untuk orang lain, sama ada fardu ataupun sunat. Imam Al-Buhuti dalam kitab Kasyaful Qina', ni ulama mazhab Hanbali, dia kata wala yasihu an yusalliya an ghairihi fardhan wala naflan. Tak sah sembahyang untuk orang lain fardu ataupun sunat, sama ada dia hidup ataupun dia mati. Wa amma tatawwu' bisiyam 'anil ghair al-hayy aw al-mayyit. Adapun puasa, tadi bab sembahyang, adapun puasa untuk orang lain sama ada hidup ataupun mati, tak ada khilaf. Tidak ada khilaf mengenai dengan, tidak ada khilaf pada tidak ada pensyariatannya. Maknanya tidak ada pensyariatan puasa untuk orang lain sama ada hidup ataupun mati, melainkan pendapat Ibnu Hazm. Ibnu Hazm dia mengharuskan puasa sunat untuk orang yang hidup. Orang yang saya masih hidup, tak nak puasa sunat hari Khamis, bayar duit ke orang. Ibnu Hazm menyatakan boleh. Seperti itu juga Ibnu Hazm kata solat pun boleh, tapi masalahnya la hujjata lahu fi dhalik. Dia bercakap menyatakan boleh, tapi kena bayar upah. Tidak ada hujjah ataupun dalil mengenai perkara tersebut. Puasa sunat ini ulama-ulama Hanafi dan juga Maliki, mereka kata tak sah menggantikan, maknanya orang lain buat bagi pihak kita dalam masalah solat, dalam masalah puasa secara mutlak, sama ada fardu ataupun sunat. Itu ulama Hanafi dan juga Maliki. Sembahyang sunat, sembahyang fardu, puasa sunat, puasa fardu, tak dibenarkan orang lain buat bagi pihak kita. Pendapat mereka menyatakan tak sah. Ulama Syafi'i, mereka kata sah puasa untuk orang yang mati. Orang yang mati, contohnya ayah kita mati, kita puasa bagi pihak dia. Itu ulama Syafi'i membenarkan perkara tersebut. Itu pun mereka, ulama Syafi'i membataskan, benar itu hanya pada puasa wajib sahaja. Puasa sunat tak dibenarkan. Sebab apa dibenarkan puasa wajib sahaja? Kerana ada hadis mengenai menyatakan perkara puasa wajib. Man mata wa alaihi saum. Siapa yang mati ke atasnya ada puasa, maka sama waliyuh, maka wali dia kena puasakan untuk dia. Man mata wa alaihi saum. Siapa yang mati ke atasnya, maksudnya dia ada tinggal kewajipan puasa fardu. Itu dalil yang menyatakan dalam mazhab Syafi'i, orang yang mati sekiranya meninggalkan puasa fardu, kita boleh puasa untuknya, tapi untuk puasa sunat tak dibenarkan. Dalil yang kedua, matatu 'alaiha saumu syahrin. Ini mengenai dengan seorang perempuan, nanti kita akan bacakan hadis dia, iaitu mak dia mati, mak dia ada tinggal puasa sebulan. Maka Nabi membenarkan untuk dia buat bagi pihak ibunya yang telah meninggal dunia. Itu puasa fardu. Ini menunjukkan, dua hadis ini, puasa tersebut adalah puasa wajib untuk orang yang telah meninggal dunia. Jadi batasan yang kata mengharuskan, ulama Syafi'i mengharuskan puasa untuk orang lain itu sekadar apa yang datang dalam hadis, iaitu puasa sunat, puasa wajib. Dia tidak mencangkupi puasa sunat. Jadi masalah dalam hadis hanya datang dalam puasa wajib, tak boleh mentakmimkan, mengumumkan puasa wajib dan juga puasa sunat. Kerana masalah puasa untuk orang yang telah meninggal dunia, hadis mengenainya datang. Hadis datang berbeza dengan qiyas, bertentangan dengan qiyas. Maka dibataskan apa yang datang di dalam hadis. Dia sebenarnya hukum asal tak boleh buat ibadat untuk orang lain yang telah meninggal dunia. Itu hukum asal. Tetapi bila datang saja hadis yang membenarkan, iaitu hadis tersebut hanya datang untuk puasa yang wajib,
maka kita bataskan puasa yang wajib saja. Apa alasannya? Kerana hadis tersebut puasa wajib. Yang lain puasa sunat ke ibadat apa ke, secara asal tak dibenarkan, melainkan apa yang hadis datang menyebut mengenai keharusannya, itu sahaja yang dibenarkan. Ulama dalam mazhab Hambali, mereka pula mengkhususkan harus puasa, hukumnya harus berpuasa untuk orang yang telah meninggal dunia. Puasa tersebut hanya puasa nazar sahaja, tidak boleh puasa selainnya. Minas saumil mafrud, tak kiralah puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa sunat, semua tak dibenarkan, walaupun ini termasuk di dalam kategori puasa-puasa wajib. Ulama Hambali tak dibenarkan, sebab yang mereka membenarkan hanyalah untuk puasa nazar sahaja. Puasa nazar ni puasa fardu. Puasa fardu yang lain tak dibenarkan. Apa? Puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa sunat pun tak dibenarkan. Berdasarkan pendapat ini, pendapat ulama Hambali ini, tak dibenarkan, tidak dibenarkan untuk solat sunat dan juga selain daripada solat sunat. Seperti itulah tak boleh juga an-niyabah fi saum ghairil mafrud, puasa yang bukan fardu. Sembahyang sunat tak dibenarkan kita buat bagi orang lain. Puasa sunat pun hukumnya sama. Itu masalah yang pertama, iaitu kita katakan masalah yang pertama, ibadat sunat, puasa, solat untuk orang lain. Kita dah bincang tadi, boleh ataupun tidak dalam puasa sunat ataupun puasa fardu, semayang sunat ataupun semayang fardu. Ulama Syafi'i mengikut ulama Hanafi, Maliki tidak membenarkan sama sekali, tidak kira puasa sunat, semayang sunat ataupun semayang fardu, puasa fardu. Ulama Syafi'i membenarkan dalam masalah puasa saja, itu hanya puasa wajib sahaja. Puasa yang sunat tidak dibenarkan. Okey. Kemudian kita lihat masalah yang kedua, iaitu mengenai dengan pahala puasa, pahala sembahyang untuk orang yang hidup ataupun untuk orang yang mati. Ini pun masyhur di kalangan masyarakat Melayu kita, dipanggil sebagai sembahyang hadiah. Okey, kita lihat gambaran seseorang yang sembahyang ataupun seseorang mukallaf yang baligh berakal, sembahyang ataupun puasa. Dia buat untuk diri dia. Dia buat untuk diri dia. Puasa dia buat untuk diri dia. Sembahyang dia buat untuk diri dia. Cuma dia menjadikan pahala sembahyang je ataupun pahala puasa je untuk orang lain, sama ada orang yang hidup ataupun orang yang mati, sebagai satu hadiah. Macam sembahyang hadiah lah kita panggil. Sebenarnya bukan sembahyang hadiah, sembahyang itu pahala yang dihadiahkan kepada orang lain. Adakah sah perkara tersebut? Adakah sampai pahala sembahyang, pahala solat kepada orang lain? Ini di antara isu ataupun masalah yang ulama-ulama fiqh berbeza pendapat, dan mereka menyatakan dalam isu ini ada dua pendapat, dua qaul. Pendapat yang pertama, sah kita menjadikan pahala sembahyang ataupun pahala solat fardu, pahala sembahyang, puasa fardu dan juga sunat untuk orang lain. Mana kita puasa sunat, kita sembahyang sunat, kita puasa fardu, sembahyang fardu untuk orang lain. Orang lain itu adalah untuk orang yang hidup ataupun orang yang mati. Kena ingat, bukan kita puasa untuk dia, bukan kita sembahyang untuk dia. Kita puasa sunat untuk diri kita, puasa fardu untuk diri kita, sembahyang fardu untuk diri kita, sembahyang sunat untuk diri kita. Cumanya pahala itu kita sedekahkan, kita hadiahkan untuk orang lain, sama ada orang yang hidup ataupun orang yang mati. Di sini pendapat yang pertama menyatakan hukumnya sah, boleh. Kita sembahyang untuk kita,
cuma pahalanya disedekahkan kepada orang lain, tak kira yang mati ataupun yang masih hidup, dan pahala tersebut sampai. Inilah pendapat dalam mazhab Hanafi dan juga mazhab Hanbali. Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, di antaranya kitab mazhab Hanafi iaitu Bada'i'us Sana'i', dan juga kitab dalam mazhab Hanbali iaitu Al-Furu' li Ibn Muflih. Mereka menyatakan hukumnya sah. Puasa tak kira sunat ke fardu, sembahyang tak kira sunat ke fardu, kita jadikan pahala ibadat tersebut untuk orang lain, tak kira yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia, hukumnya harus dan pahala sampai. Ada pun memberi hadiah pahala ke solat fardu dan juga puasa fardu untuk orang lain, di sini fardu itu akan gugur an sahibihi al-mukallaf bihi wa tabra' zimmatahu minhu wa yasilu sababu ila al-muhda lahu, iaitu kalau saya sembahyang fardu untuk diri saya puasa fardu untuk diri saya, tapi niatkan pahala je untuk orang lain, adakah sembahyang tadi dikira sah? Ya, sembahyang tadi telah menggugurkan kefarduan ke atas diri saya, tanggungjawab saya dah sembahyang zuhur dah selesai, tapi pahalanya saya sampaikan kepada orang lain. Adakah saya perlu sembahyang sekali lagi? Tak. Sembahyang fardu tersebut telah gugur kefarduan fardu zuhur sebab saya dah sembahyang, dan juga sampai pahalanya kepada orang yang saya hadiahkan kepada orang tersebut. Ibnu Abidin, ulama Hanafi, menyatakan dalam kitab dia Hasyiah Ibnu Abidin, iaitu wabihi yu'lam jawazu ja'lil insan sawaba fardhihi li ghairihi, iaitu diketahui harus seseorang manusia menjadikan pahala fardunya untuk orang lain. Boleh. Imam Al-Buhuti, ulama Hanbali, dia kata idza shalla fardan, apabila seseorang itu sembahyang fardu, dia hadiahkan pahala sembahyang dia untuk orang lain, maka sahlah hadiah tersebut. Wa ajza'a ma alaih, dan sembahyang fardu yang dia buat pun sah dan dianggap telah melakukan sembahyang fardu. Sebagian ulama menyatakan yusabu kullun minal muhdi wal muhda lahu, iaitu diberi pahala kepada orang yang sembahyang tadi kerana mendapat pahala memberi hadiah, dan juga diberi juga pahala sembahyang ini kepada orang yang diberikan hadiah kepada. Diberi hadiah maknanya diberikan hadiah pahala. Orang yang beri hadiah memberi hadiah pahala. Wa fadlullahi wasi'un, kelebihan Allah Ta'ala itu amat luas. Pendapat yang kedua, buat ibadat fardu ataupun sunat, sembahyang dan juga solat ini untuk diri kita, pahalanya sampai kepada orang lain. Pendapat yang kedua menyatakan tak sah menjadikan pahala sembahyang ataupun puasa untuk orang lain dan tak sampai pun. Itulah pendapat ulama Maliki dan juga ulama Syafi'i. Ulama Syafi'i yang tuan-tuan buat, sebahagian di kalangan kita, masyarakat kita buat sembahyang hadiah. Sembahyang tu kita untuk kita, cuma hadiahkan untuk orang lain, mengikut ulama Syafi'i adalah tak dibenarkan. Tak sah perbuatan tersebut. Menjadikan pahala sembahyang untuk orang lain tak sah. Begitu juga pahala puasa. Kalau tuan-tuan buat, maknanya tuan-tuan telah bertaklid kepada mazhab lain lah. Mazhab iaitu Hanbali dan juga ulama dalam mazhab Hanbali dan juga Hanafi membenarkan perkara tersebut. Dan Imam Al-Qarrafi menyatakan, Imam Al-Qarrafi ini adalah ulama dalam mazhab Hanbali, dalam mazhab Maliki ni. Qarrafi, kitab Al-Furuq. Dia kata ada satu bahagian yang ulama berbeza pendapat
mengenai isu tu. Antaranya puasa, antaranya haji, antaranya juga membaca Quran. Kita buat haji, puasa atau baca Quran untuk orang lain, dibenarkan ataupun tidak. Ini ulama berbeza pendapat. Fala yahsul syai'un min dhalika lil mayyit 'inda Malik wa Syafi'i. Imam Malik, Imam Syafi'i menyatakan tak ada sesuatu pun yang sampai kepada mayat. Tak ada. Tak kiralah baca Quran ke apa, tak sampai. Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah menyatakan sampai pahala bacaan Quran untuk mayat, untuk orang yang telah mati. Ini ulama berbeza pendapat lah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan, wa amma as-salah was-saum fa madhhabu Syafi'i wa jamaahirul ulama annahu la yasilu thawabuha ila al-mayyit. Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i menyatakan solat, puasa mengikut pendapat mazhab Syafi'i dan juga majoriti di kalangan ulama tidak sampai pahalanya kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu pendapat dalam mazhab ulama-ulama fiqh. Kita lihat dalil mereka bila sebut tentang hukum, tak terlepas daripada dalil. Kita lihat dalil yang pertama daripada Al-Quran, dalil yang kedua daripada hadis, dalil yang ketiga daripada qiyas. Dalil mengenai boleh semayang hadiah ni, makna semayang dan juga puasa kita buat, pahala dia kita berikan kepada orang lain. Mazhab Hanafi dan juga Hambali membenarkan perkara ini walaupun berbeza dengan ulama Syafi'i. Apa dalil mereka? Mereka menyatakan dalil yang pertama adalah daripada Al-Quranul Karim, iaitu Allah Ta'ala berfirman, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kamu katakanlah, Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, kamu kasihilah kedua ibu bapa, kama rabbayani saghira, seperti mana mereka berdua iaitu ibu bapa telah tarbiyah aku, mendidik aku ketika kecil. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ini doa. Irhamhuma, kasihanilah kepada mereka berdua wahai Allah. Allah Ta'ala juga berkata kepada malaikat, ikhbaran anil malaikat. Allah Ta'ala memberitahu mengenai malaikat. Malaikat ini dalam surah Ghafir, malaikat ini doa keampunan untuk orang beriman. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ata kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Iaitu malaikat doa keampunan untuk orang beriman. Malaikat kata, Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ata kulla syai'in rahmatan wa ilma, wahai Tuhan kami, kamu luaskan setiap sesuatu rahmat dan juga ilmu. Faghfir, wahai Allah, ampunilah orang-orang yang bertaubat, wattaba'u, dan juga orang-orang mengikut jalan kamu, waqihim azabal jahim, dan juga peliharalah mereka daripada azab api neraka jahim. Jadi kita lihat dua ayat Quran ini sampai pahalanya, sampai doanya kepada yang pertama adalah doa kepada kedua bapa. Kasihanilah kedua bapa kami seperti mana mereka terbiah kami ketika kecil. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi tahu mengenai malaikat yang doa untuk orang beriman. Perkara yang ketiga, firman Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah Ta'ala kata orang yang datang selepas mereka,
mereka akan berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah dosa kami, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan juga saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman, mereka generasi sebelum kami. Pada ayat-ayat, 3 ayat ini menunjukkan apa? Iaitu orang lain mengambil manfaat bi ghairi ma sa'a, tanpa dia usaha. Dia tak usaha apa-apa pun, tapi dia ambil manfaat sebab orang lain doa untuk dia. Okey, orang lain doa untuk dia, dia dapat manfaat. Begitu juga dengan puasa, semayang. Dia yang dalam kubur tak tahu pun, tapi orang kehidupan dunia sedekahkan pahala sembahyang dan juga solat, maka dia dapat mengambil manfaat. Itulah dalil yang mereka ambil. Dalil daripada hadis Nabi an Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis riwayat Ibnu Majah, iaitu Nabi SAW kana idza arada an yudhhiya, Nabi bila mana nak buat sembelihan korban, ishtara kabshaini, Nabi akan beli 2 kibash, 2 kibash kambing biri-biri jantan, azimaini, yang gemuk, saminaini, yang besar yang gemuk, aqranaini, yang bertanduk, amlahaini, yang berwarna putih, maujuaini, yang dikasih, mauju mana apa? Yang dikasih, yang telah dibuang 2 telurnya. Sebab binatang yang dibuang 2 telur yang telah dikasih, maka mereka kena digemuk, sebab mereka makan, nafsu makan saja. Fazabaha ahadahuma, Nabi sembelih salah satu daripada 2 kibas untuk umat dia, liman syahida lillah bitauhid wa syahida lahu bil balagh, yang bersaksi dengan tauhid, mentauhidkan Allah, dan bersaksi dengan yang bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, wazabahal akhar, Nabi sembelih kibas yang kedua adalah an Muhammadin wa an ali Muhammadin, Nabi sembelih kibas yang kedua adalah untuk Muhammad dan juga keluarga Muhammad, untuk keluarga Nabi dan keluarga Nabi. Sembelihan pertama kibas adalah untuk orang yang beragama Islam. Jadi dalam hadis ini menunjukkan orang-orang Islam mengambil manfaat dengan amalan orang lain. Mereka tak buat pun ibadat korban, tapi dapat sebab Nabi buat. Begitulah orang dalam kubur, mereka dapat pahala sebab orang yang hidup buat bagi pihak mereka. Itu adalah pendapat ulama Hanafi ataupun Hanbali. Mereka mengambil dalil secara umum begini. Di antaranya juga sawab al-udhiyah, pahala ibadat korban. Seperti itulah juga semua pahala, semua ibadat-ibadat, bukan sekadar ibadat korban, semua ibadat termasuklah solat dan juga puasa. Itu yang disebut dalam kitab Badat yang Usana', menyatakan keharusan sembahyang, solat dan juga semua ibadat-ibadat yang lain, termasuk ibadat korban yang datang dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Dalil ulama Hanafi ini yang kita sebutkan tadilah, ayat Quran dan juga hadis tadi, Nabi sembelih 2 kibas. Ulama Hanbali mereka mengambil dalil riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga selain daripada Imam Bukhari, Imam Muslim, ada menyatakan an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh, siapa yang mati dia ada meninggalkan puasa yang wajib, maka wali yang kena puasa bagi pihaknya, sama anhu waliyuh. Jadi menunjukkan boleh buat untuk orang lain. Itu dalil ulama Hanbali. Dalil yang kedua, marawahu syaikhan, iaitu hadis Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Abdullah bin Abbas. Dia telah berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki telah datang berjumpa Nabi. Maka dia kata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha sawmu syahrin,
wahai Rasulullah, mak aku dah mati dah pun, tapi dia ada puasa sebulan yang wajib ke atasnya. Afa aqdihi anha, boleh tak aku nak puasakan untuknya? Faqala, Nabi balas balik. Nabi tak bagi jawapan, tapi Nabi balas balik dengan soalan, iaitu law kana ala ummika dainun akunti qadiyahu anha, kalau mak kamu ada hutang, kamu nak tak bayar untuknya? Maka perempuan tadi kata na'am. Bukan perempuan, laki-laki tadi kata na'am. Qala, maka Nabi memberi jawapan, fadainullah ahaqqu an yuqda, maka hutang Allah lebih layak untuk dibayar, untuk dilunaskan. Kalau hutang dengan manusia pun kena bayar, hutang dengan Allah puasa lagi ahaqqu an yuqda, lebih layak untuk ditunaikan. Dalam hadis, dua hadis ini, wa in warada fi sam al-mafrud, walaupun puasa yang disebutkan di atas adalah puasa fardu, yang ulama Hambali mengambil dalil daripada Aisyah, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis tersebut adalah puasa fardu, tetapi asalnya yadullu ala wusuli thawab al-ibadah al-badaniyah al-mafruḍah wal mandubah, asalnya menunjukkan sampai pahala ibadat tersebut, ibadat badaniyah, ibadat badan, iaitu puasa tu pahalanya sampai sama ada puasa fardu ataupun puasa sunat, yang asalnya sampai. Berdasarkan hadis daripada Aisyah mengenai dengan puasa, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh, siapa yang mati dia tinggal puasa wajib, maka wali yang kena puasa bagi pihaknya. Nak bicarakan apa? Iaitu sampai pahala tadi kepada si mati. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Ar-Ruh, dia kata apa? Dia kata nabah syari' biwusuli thawabi sadaqah, iaitu syari' Allah Ta'ala ataupun Nabi bagi tahu sampai pahala sedekah tadi, ala wusuli thawabi sairil ibadat al-maliyah, sampai juga pahala semua ibadat-ibadat harta. Bukan kata ibadat badan seperti solat dan juga puasa, semua ibadat-ibadat harta itu sampai, maka pahala sedekahkan pahala untuk solat juga sampai. Wa nabbaha bi wusuli thawabi sam ala wusuli thawabil ibadat al-badaniyah, dan nak memberitahu juga kepada kita sampai pahala puasa, ala wusuli thawabil ibadat al-badaniyah, iaitu ke atas sampainya pahala ibadat badaniyah. Kita lihat syariat Nabi memberitahu kepada kita sampai pahala sedekah ala wusuli thawabi sairil ibadat al-maliyah. Semua harta-harta, ibadat harta akan sampai bila kita niat sedekah. Kita buat apa, sedekah gula ke masjid surau, ke tahfiz, ke tempat anak yatim, niat kepada orang yang telah meninggal dunia, niat pahalanya sampai kepada mereka, sampai pahala sedekah tersebut. Sebab dia membabitkan harta, ibadat harta. Wa nabbaha syariat juga nak memberitahu, nak mengingatkan sampai juga sebenarnya pahala puasa ala wusuli thawabil ibadat al-badaniyah, iaitu ibadat badan juga sampai. Kalau ibadat harta sampai kepada orang, boleh kita sampaikan pahala sedekah untuk ibadat harta, untuk ibadat badan juga boleh kita sampaikan pahala sedekah. Ibnul Qayyim dalam kitab Ruh juga memberitahu, fa wusuli thawabi sham ila al-mayyit fihi tanbih ala wusuli sairil a'mal. Pahala puasa itu sampai kepada si mati, nak memberitahu sampai bukan sekadar puasa, tetapi semua amalan-amalan akan sampai kepada si mati. Kita lihat daripada Hajjaj
bin Dinar rahimahullahu taala, anna rajulan, seorang lelaki telah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu kana li abawani, sesungguhnya aku ada kedua ibu bapa, abarruhuma fi hali hayatihima, aku berbakti kepada kedua ibu bapa ketika hidup mereka. Fakaifa li an abarruhuma ba'da mautihima, bagaimana aku nak berbakti kepada mereka selepas mereka dah meninggal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal birri ba'dal birri an tusalliya lahuma ma'a salatik wa an tasuma lahuma ma'a siyamik. Nabi kata, sesungguhnya di antara kebaikan selepas kebaikan, antara kebaikan selepas kebaikan adalah kamu semayang untuk kedua ibu bapa kamu bersama dengan semayang kamu, dan juga kamu jadikan puasa, kamu berpuasa untuk kedua ibu bapa kamu bersama dengan puasa kamu, iaitu kamu puasa niat pahala puasa sampai kepada mereka berdua. Walaupun hadis ini adalah hadisnya riwayat ini riwayat yang lemah, yang dhaif. Juga dalam kitab Ar-Ruh disebutkan perkara ini. Ibnu Abidin telah menjadikan ia sebagai sokongan dengan hadis ini, iaitu sampai pahala amalan badan. Amalan badan ni makna puasa dan juga solat, dan juga pembacaan Quran untuk orang lain, terutamanya adalah kepada mayat, sampai dirakamkan perkataan ini dalam kitab Ibnu Abidin, Hasyiatu Ibnu Abidin. Okey, yang terakhir adalah mengenai dengan qiyas. Yang terakhir adalah qiyas dan juga ma'qul, iaitu logik. Kita qiyas solat dan juga puasa ke atas doa dan juga istighfar. Doa, kita doa untuk mayat sampai. Sebab itu kita sembahyang mayat, kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sebab pahala sampai. Doa tu sampai kepada si mati. Istighfar, kita minta ampun kepada si mati, sampai. Maka kita kiaskan puasa dengan solat pun begitulah. Apa jami', apa dia punya kesinambungan dia, iaitu setiap daripada keduanya adalah ibadat badaniyah. Doa adalah ibadat lisan, badaniyah, badan. Kita kena doa. Istighfar sama juga, kita kena istighfar. Semayang solat sama juga, kita yang buat. Waqad awsalallahu naf'aha ila al-mayyit duna an yakuna al-mayyit qad tasabbaba fi dhalik, fakadzalika as-salah was-shaum, iaitu Allah Taala telah menyampaikan manfaatnya kepada mayat, duna an yakuna al-mayyit, tidaklah mayat tadi menjadi sebab pada demikian. Mana mayat tadi tak semayang, tak solat pun, orang lain yang buatnya sampaikan pahala bagi pihak dia, maka hukumnya boleh. Mayat tadi tak baca doa, tak istighfar pun, tetapi orang lain buat bagi pihak dia, maka Allah Ta'ala sampaikan manfaat itu kepada mayat, duna an yakuna al-mayyit qad tasabbaba fi dhalik. Seperti itu juga solat dan juga puasa. Dan yang keduanya, kalau kita tengok segi logik akalnya, la imtina' fil aqal min ihda'i thawabi solah wa shaum lil mayyit. Sebenarnya dari segi logiknya tak ada tegahan apa pun, hadiahkan pahala sembahyang puasa untuk mayat, untuk orang telah meninggal dunia, kerana memberikan pahala itu adalah satu kurniaan daripada Allah. La istihqaqun alaih, taklah berhak ke atas pahala, kita tak berhak untuk putuskan. Yang berhak adalah pahala ini milik Allah, satu kurniaan, kelebihan yang ada di sisi Allah Ta'ala. Falahu an yatafaddal ala man umila li ajalihi bija'li thawab lahu, iaitu harus bagi Allah untuk memberikan pahala kepada orang yang diamalkan untuknya. Orang yang kita buat untuk dia, orang tersebut dapat pahala, boleh, harus bagi Allah. Kama lahu an yatafaddal bi'ata'i thawab min ghairi amal, seperti mana harus bagi Allah untuk memberi pahala
min ghairi amal, tanpa ada amalan apa-apa. Dia tak buat amalan, Allah Ta'ala bagi pahala. Boleh juga, harus bagi Allah Ta'ala. Itu adalah dalil. 3 dalil, Al-Quran, hadis dan juga qiyas ataupun ma'qul, logik. Dalil larangan daripada ulama Maliki dan juga Syafi'i, ada beberapa dalil larangan. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang akan datang lah. Cukup sekadar ni lah. Ada apa-apa soalan tak? Ya. Ya. Fidyah ini, soalannya mengenai dengan fidyah lah. Fidyah orang yang meninggal dunia. Fidyah ini untuk kalau untuk solat memang tak dibenarkan lah, untuk solat. Untuk puasa ini, dia tak semua kena bayar fidyah. Dia tak semua masalah kena bayar fidyah. Di antara salah satunya membayar fidyah adalah orang yang mana tak ada harapan sembuh lah. Orang tak ada harapan sembuh. Contohnya doktor kata ni lumpuh ni sampai ke mati dah lumpuh, memang tak mampu puasa dah. Ataupun dia tahap kronik punya gastrik, tak boleh puasa. Dia punya gastrik memang tak boleh puasa. Macam mana pun mesti kena makan pagi. Jadi kalau doktor pun dah keluarkan arahan macam tu, bermaksud dia memang tak boleh puasa. Jadi bila tak boleh puasa, dia hidup. Jadi kena bayar fidyah. Dia kena keluarkan duit, bayar fidyah selama 30 hari. Bayar fidyah ni tak mahal sebenarnya. Fidyah satu cupak je. Satu cupak ni nilai dia RM1.70 di Kuala Lumpur lah. Kalau hanya kita beri kepada fakir miskin je, RM1.70, ataupun nak mudah kita lebihkan RM2. RM2 darab dengan 30, jadi RM60. RM60 beri kepada fakir miskin. Kalau kita tak tahu, takut salah kira, pergi ke PPZ, pejabat pungutan zakat, selalunya di kaunter bawah sekali tu. Selalunya kita tanya dia, contohnya ayah saya sakit, dia tak boleh puasa, doktor tak bagi dia puasa 30 hari, berapa nilai, kemudian kita bagi duit kat dia, dia akan salurkan kepada fakir miskin. Itu di antaranya lah. Itu untuk orang yang hidup, yang tak ada harapan sembuh. Ataupun situasi yang kedua, untuk orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia, dia tak sempat qada. Masa tu ada, dia meninggal pada akhir Syawal. Akhir Syawal, tinggal 10 hari masuk hospital, masuk ICU, mati. 10 hari dia masuk hospital 10 hari. Kemudian dia belum mati lagi. 10 hari masuk ICU, keluar, sempat hidup sebulan. Akhir bulan Syawal mati. Maka tak sempat nak qada lagi, dia akan hidup panjang lagi. Akhir Syawal mati, tak sempat qada 10 hari tu masuk hospital. Jadi di situ waris dia kena keluar lah. RM1 ataupun RM2 lah, kita ambil RM2 satu hari, darab dengan 10, jadi RM20. RM20 berikan kepada fakir miskin. Itu je lah. Okey, ada apa soalan lagi? Kalau tak ada apa-apa, cukup sekadar dulu. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.